Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang, kekuatan dan kesihatan untuk bersama dalam majlis yang penuh keberkatan ini, yang mana Rasulullah mengingatkan kepada kita beberapa tentang hadis berkaitan dengan menuntut ilmu. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap muslimin. Ilmu apa? Dan sudah tentu fardu ain, ilmu aqidah, ilmu tauhid, asas kepada segala-galanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, berusaha untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga, dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang dipermudahkan jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi di dalam surah Al-Buruj, surah yang membicarakan tentang kebesaran Allah. Bila disebutkan wassama'i dzatil buruj, mengisyaratkan satu perkara berkaitan dengan sifat rububiyah Allah. Ya, sifat ini hanya dimiliki oleh Allah, tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, ar-rububiyah. Seperti mana kita tahu bahawa sifat ini adalah sifat yang cukup hebat, cukup melengkapi sifat-sifat ketuhanan yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk selain daripada Allah. Oleh kerana itu kita kena mempelajari tauhid, ya, supaya kita mengenali pencipta kita, sehingga kita menjadikan ia sebagai ilah yang disembah, Tuhan yang disembah, kerana ianya merupakan satu tuntutan kepada hamba-hamba Allah, yang mana Allah mengatakan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Mengisyaratkan kepada kita al-ubudiyah ini, ya, adalah mengesakan Allah dalam segala-gala bentuk pengabdian, kerana ia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang bersifat rububiyahnya, tidak ada siapa pun mampu untuk memilikinya melainkan dia. Okay? Jadi oleh kerana itu, bila kita membicarakan surah Al-Buruj, kita telah membicarakan kisah yang berkaitan dengan Ashabul Ukhdud, yang mana ianya merupakan satu peristiwa besar yang Allah ceritakan, yang kita tidak tahu perkara ini, tetapi diceritakan di dalam Al-Quran. Hatta Rasulullah pun tidak mengetahui, tetapi Allah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kisah-kisah yang lampau, dan kita kena faham bila Al-Quran membicarakan kisah-kisah tersebut, ianya merupakan kisah-kisah benar yang tidak ada keraguan. Ya, walaupun kisah-kisah tu lama, yang mana tok nenek kita pun terlupa, hanya tahu cerita-cerita, tetapi wujud di dalam Al-Quran, maka ia adalah kisah yang benar. Dia bukan kisah Pak Pandai, ya, Pak Pandai Mak Ande, ataupun kisah apa lagi, Lebay Malang, Pak Belalang, apa lagi kan. Dia bukan kisah tu. Dia kisah merupakan peringatan untuk tazkirah kepada umat Muhammad, ataupun untuk menjadi bekalan para pendakwah, para nabi, yang mana ianya merupakan risalah para nabi, bahawa siapa yang ingin atau mengikut jalan yang telah Allah bentangkan, dia tidak akan dibentangkan dengan permaidani merah ataupun disambut seperti raja. Tak, bermula dengan dakwah berliku-liku, barulah sampai ke muncaknya. Oleh kerana itu, apabila Rasulullah datang bertemu dengan siapa nama bapa saudara Khadijah, Waraqah ibn Naufal, yang mengatakan bahawa dia menceritakan peristiwa dia di Gua Hira yang dipeluk oleh Jibril itu. Dia ceritakan dan dia ajarkan wahyu Iqra, dan permulaan, di mana Waraqah mengatakan itulah namus, ya,
yakni Jibril yang datang kepada setiap para nabi. Dan apabila dia datang menyampaikan risalah itu, lalu nabi itu akan diperangi, orang itu akan diperangi dan akan dikeluarkan dari negeri itu. Lalu Rasulullah mengatakan, al-mukhrijina ana, aku akan dikeluarkan. Ya, itulah tabiat dakwah yang dibawa oleh para nabi. Para nabi akan diuji dengan ujian yang begitu dahsyat sehingga dikeluarkan dari negerinya. Sehingga kan setelah 13 tahun Rasulullah SAW berada di Madinah, ya, dia dikeluarkan. Sewaktu dia keluar berada di Mekah, dia dikeluarkan. Sewaktu dia nak keluar tu dia mengatakan bahawa, wahai Mekah, wahai biladi Mekah, ya, wahai Mekah, kalaulah tidak kaum aku memaksa aku keluar daripada bumi ini, maka aku tidak akan keluar. Tetapi terpaksa, ya, dia dipaksa keluar daripada Mekah, ya, dalam keadaan menggerunkan, yakni dia keluar dalam keadaan menyorok-nyorok takut dibunuh. Ya, begitu risalah para nabi. Ya, kita belum lagi, baru dikata aja, ya, berkata dengan berbagai perkataan, itu pun dah rasa terluka, dahsyat, tak selera nak makan. Ya, yang berkata pula mak-mak, kakak-kakak, abang-abang kita pula, kan. Sabar je lah. Senang sikit. Okey, baik. Dalam percaturan ini kita menyaksikan peristiwa yang kita menceritakan dalam bab Ashabul Ukhdud dalam suratul Buruj. Dah kita ceritakan bagaimana budak itu mendapat ilmu daripada rahib, yakni orang yang ataupun ulama di kalangan ahli kitab Injil. Dan kisah ini berlaku pada zaman selepas Nabi Isa AS diangkatkan ke langit. Maka lelaki yang mengaku dirinya raja itu telah mengisytiharkan bahawa dialah Rabb, dialah ilah. Dan dia telah mengambil seorang ahli sihir sebagai orang yang akan mempertahankan dirinya, ya, dengan sihir-sihir. Maka dia ambil budak. Kenapa? Kerana dia dah tua, dia takut mati, maka dia ambil seorang budak yang cerdik untuk menguasai ilmu sihirnya. Dan kisah yang kita ceritakan pada pelajaran yang lepas, budak ni berulang alik, tiba-tiba dia terdengar suara rahib membaca kitab Injil, ya, yang menyebabkan dia tertarik. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey. Yang menyebabkan dia tertarik untuk mengikuti dan mempelajari Injil yang diajarkannya. Maka setelah dia mahir dalam ilmu sihir dan mahir dalam ilmu kitab Injil, maka dia telah berlaku satu peristiwa dalam perjalanan kawasan yang mana orang ramai jadi takut untuk melaluinya disebabkan seekor binatang yang bukan sebarangan, yang mana dia mengujikan kebolehan yang apa yang dipelajari daripada rahib tersebut. Dengan ucapan Bismillah, maka dia membaling batu yang tak besar mana, tiba-tiba binatang itu boleh mati. Yang menyebabkan orang merasa kagum, orang merasakan kehebatannya. Maka kita sambung cerita itu. Maka apabila rahib budak ini kembali kepada rahib dan menceritakan peristiwa itu, maka rahib mengatakan, wahai budak, sesungguhnya kamu telah melebihi kepandaian daripada aku dan kehebatan daripada aku. Ya, ni dia Tok Guru. Ya, Tok Guru merendah diri dengan anak murid. Kita menyaksikan kedudukan Tok Guru pada zaman itu seperti Tok Guru pada zaman silam. Ya, macam mana Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang mana mereka ini berkait-kait. Sedangkan Imam Syafi'i itu anak murid kepada Imam Malik. Imam Ahmad anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Tetapi penghormatan demi penghormatan, ya, dia menghormat antara satu sama lain apabila kedudukan ilmu mereka berbeza. Apatah lagi Imam Ahmad kemahiran dalam hadis, sehingga Imam Syafi'i merendahkan diri, ya, mengakui kehebatan Imam Ahmad, ya, tawadhu'nya mereka a'immah. Bukan macam sekarang, ya, Tok Guru tak boleh ditegur. Ya, bukan macam sekarang, kena pula Tok Guru tarikat lagi dikatakan kasyaf, lagi sakit. Okey, maka berlakulah penipuan dalam siri agama kita, maka Tok Guru tak boleh ditanya. Tok Guru tak boleh ditanya. Bila Tok Guru tinggi makam lagi, apa yang dibuat kita orang awam tak tahu. Ya,
dia mempunyai makrifah yang tinggi dan khusus untuk dia, sehingga sembahyang pun dah tak diwajibkan. Apa yang dibuat walaupun benda haram, kena bersangka baik sebab dia tok guru. Itu kaedah yang berbahaya dalam kaedah Islam. Ya, kaedah Islam yang mana syariat dilanggar, maka dia perlu diperbetulkan. Bukan di husnul kazan, sangka baik, tak apalah dia berzina ke, dia mencuri ke, pasal dia tok guru. Ya, na'udzubillah min zalik. Ini yang berlaku di kalangan orang-orang yang jahil. Ya, orang-orang yang bodoh. Kita katakan bodoh disebabkan dia tidak boleh menilaikan. Ya, bila kita menyaksikan seorang, na'udzubillah, dia tu dah gila, ya, tetapi dia anggapkan wali. Sehingga kalimah-kalimah yang kita tengok, dia sanggup merokok dengan tak pakai baju, pakai kain plekat, duduk terkangkang. Mereka anggap dia wali. Ya, nampak aurat dia. Tak kisah dia tu wali. Sehingga kan dikatakan bahawa kencing dia lebih harum daripada minyak wangi. Na'udzubillah min zalik. Betapa bengapnya manusia ini bila dia telah ditutupkan mata dia, hati dia dari kebenaran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Melainkan jika mereka istighfar, bertaubat, minta Allah berikan petunjuk, Allah takkan biarkan mereka dalam keadaan jahil. Allah akan bagikan petunjuk. Oleh kerana itu anak-anak muda terutamanya minta kepada Allah bagi petunjuk. Sentiasa minta Allah bagi petunjuk jalan yang lurus. InsyaAllah Allah takkan biarkan kita ya terkapai-kapai nak mencari jalan kebenaran itu, insyaAllah. Baik, apabila lelaki budak ini memberitahu kedudukan peristiwa yang berlaku, lalu rahib itu mengatakan, wahai budak, sesungguhnya kamu telah mendapat satu tahap yang tinggi daripada aku. Maka ingat, kamu akan diuji. Nampak istilah yang diberikan kepadanya bahawa kamu akan diuji. Begitulah kedudukan para pendakwah yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun apa kedudukannya, mereka akan diuji. Itu jalan. Tak ada pilihan lain. Kita terpaksa hadapi kalau kita membeli syurga. Ya, ujian yang dibagi, Allah yang bagi ujian-ujian ini, balasannya syurga. Sama ada istiqamah ataupun tidak. Maka bersabar. Antumul ghuraba. Kita ni ghuraba, asing di akhir zaman. Bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam ini bermulanya dagang. Rasulullah dicaci, Rasulullah dibuat berbagai-bagai. Baca tak sirah Rasulullah? Bagaimana dia diletakkan ya perut binatang kambing tu di atas belakangnya. Ya, tai kambing dalam perut tu dia letak waktu tu dia sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, yang Allah katakan sebaik-baik manusia, innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak kamu tinggi. Yang mana dia disakiti. Ya. Maka dia bersabar, maka dia adalah orang yang asing pada peringkat awalnya. Dan kita berada pada zaman ghuraba, asing. Asing. Bila kita sebut Al-Quran dan As-Sunnah, mereka tuduh kita berbagai-bagai. Kaum muda, Wahabi, apa lagi yang mereka nak katakan? Asing. Kita bawa Al-Quran, kita bawa Al-Hadis untuk menerangkan agama ini. Mereka tolak. Kenapa? Kami dapat tok nenek kami lain. Asing. Bersabar. Kita katakan bersabar. Kerana perjalanan ini Rasulullah dah ceritakan. Memegang sunnah seperti memegang bara api. Macam mana pegang bara api? Ya, tak boleh nak pegang. Tetapi itulah kedudukan sunnah di akhir zaman. Dicerca. Sehingga kan kita malu nak mengamalkan sunnah. Na'udzubillah min zalik. Mintakan Allah sabat dalam hati kita. Okey. Kita masuk dalam kisah ini. Apabila rahib itu mengatakan kepada budak, wahai budak, sesungguhnya kamu akan diuji. Maka jangan kamu ceritakan tentang hal aku. Ya, bukan dia pengecut. Ya, tetapi disebabkan keadaan pada waktu itu, alim ulama di kalangan Bani Israel ataupun golongan Nasrani pada ketika itu yang membawa fahaman ataupun manhaj Injil sudah tidak ada, yakni kurang sangat-sangat.
maka ujian itu akan menyebabkan, kalau dibagi tahu, mungkin menyebabkan bila dia dibunuh, dakwah akan hilang. Seperti mana yang Rasulullah ingatkan bahawa ya, akhir zaman ini akan hilangnya ilmu. Bagaimana hilangnya ilmu? Dengan matinya ulama. Dengan matinya ulama, maka ilmu hilang. Dan tidak ada pengganti. Kalau mati ulama, ada pengganti, alhamdulillah. Tetapi masalahnya, bila mati ulama, tidak ada pengganti. Sampai sekarang kita tidak ada pengganti seperti mana Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Syekh Ibn Baz, Syekh Saleh Uthaymin, Syekh Muqbil. Ya, ini 4 ulama agung kita bagi ahli sunnah. Ya, kita tidak ada pengganti. Habis bagaimana kedudukannya? Syekh Saleh Fauzan alhamdulillah ya masih ada, tetapi tidak sekuat imam-imam kita yang 4 di abad ini. Ya, yang mana fatwa-fatwa mereka menggegarkan dunia. Fatwa-fatwa mereka menyelamatkan ribuan umat dari dibunuh. Di antaranya peristiwa Algeria, Jazair, yang menyebabkan peristiwa itu terbunuhnya ramai umat atas nama mereka mempergunakan nama Syekh Albani dan Syekh bin Baz. Yang kita tahu peristiwa Algeria pada tahun kalau tak salah 80-an atau 90-an, dalam peristiwa pilihan raya yang menyebabkan mereka itu terbalik. Mula-mula Islam menang, lepas tu terbalik. Dan lepas tu muncul Khawarij yang menyebabkan disembelih beribu-ribu umat Islam. Dan keluar ya Abu Qatadah. Ya, Abu Qatadah ini di antara Khawarij yang duduk di London. Tapi dia keluar fatwa. Dikatakan Syekh Albani dan Syekh bin Baz mengisytiharkan lawan kerajaan. Itu yang mengalir darah sehingga pertembungan yang begitu dahsyat. Ya, sehingga beribu mati. Dan Syekh Albani dapat tahu perkara itu selepas beberapa dekad. Ya, dan Syekh bin Baz dapat tahu disebabkan seorang itu mengaku bahawa mereka mengatakan Syekh Albani mengeluarkan fatwa boleh lawan kerajaan. Syekh Albani terus ya ambil sikap bahawa bagi statement waktu itu dia masih hidup dan mengisytiharkan kami tidak pernah mengeluarkan fatwa itu. Lepas itu barulah yang duduk di atas gunung-gunung Bukit Bakau tu yang berperang siang perang malam dia menyorok ke sana. Ya, keluar mengisytiharkan taubat. Mengisytiharkan taubat beribu ya mengisytiharkan taubat atas kesilapan mereka. Nampak tak bagaimana ummah pada imam-imam yang besar ini. Dan kita telah hilang imam-imam tu. Dia berlaku hilangnya imam-imam ini pada tahun 90-an, akhir 90-an dan awal tahun 2000. Ya, kerana saya sempat berjumpa dengan Syekh Saleh Uthaymin. Yang lain dah memang tak dapat dah. Semua dah mati, ya, meninggal. Jadi di situ kita kehilangan. Dan bila kita kehilangan, tengoklah apa yang berlaku pada zaman ini. Ya, fitnah yang begitu dahsyat. Okey. Baik. Jadi Padri Rahib ini mengatakan jangan kamu bagi tahu ya kepada orang tentang kedudukan aku. Maka budak ini pun mulalah dengan kehebatan yang Allah berikan. Ini dinamakan karamah kepada orang yang beriman. Ya, dia mengubati penyakit-penyakit yang masyhur. Ini di antara penyakit-penyakit yang Nabi Isa alaihissalam merawat. Apa dia? Penyakit buta. Bukan buta biasa, ya. Bukan buta yang mana tiba-tiba buta. Tak, buta dari lahir. Kebiasaannya buta dari lahir memang tidak boleh diperbaiki. Ya, pasal dari lahir. Tetapi dia mampu buat dengan izin Allah. Ya, dia mengubati orang yang penyakit sopa, orang yang penyakit apa lagi yang disebutkan beberapa penyakit yang memang tidak ada harapan untuk diubati, tapi dengan izin Allah budak ni mampu. Ya. Jadi menarik sekali kehebatannya. Kalaulah ada zaman ni saya pun nak pergi, ya, nak berubat kencing manis. Kan? Kod ada, tapi tak ada. Ya, ini karamah bagi budak tersebut dan akhirnya salah seorang menteri pada raja zaman itu, dia mengidap buta. Tetapi buta dia, buta mata, hatinya tak buta. Ya, itu biasa. Ya, di kalangan orang-orang ni, manusia ni, kita walaupun nampak buta pada matanya, hati mereka tidak buta.
Seperti kita lihat Abdullah ibnu Ummi Maktum yang menyebabkan surah Abasa diturunkan disebabkan dia buta dan datang nak menuntut ilmu, sehingga Rasulullah menghormati dia, ya, meletakkan taraf dia tinggi, ya. Kemudian kita melihat di antara ulama-ulama Saudi sendiri, mereka tu kebanyakan buta tetapi alim, ya, alim. Macam Syekh Ibn Baz, ya, buta tetapi fatwa dia menggerunkan, ya. Kalau disaingkan dengan Syekh Albani rahimahullah dengan Syekh bin Baz, disebabkan Syekh bin Baz tu buta je. Kalau tidak mereka bersaing begitu hebat. Ya, maksudnya dari sudut ilmu, ya, begitu tinggi. Okey. Jadi menteri ini, dia bila mendengar orang menceritakan kehebatan budak ini, maka dia datang. Ya, datang bertemu dengan budak ni, lalu mengatakan, wahai budak, aku akan bagi apa saja yang kamu minta. Ya, kamu nak, janji kamu ubatilah mata aku. Aku mendengar kamu boleh mengubat orang yang buta begini, begitu, begini. Ya, maka ubatilah mata aku. Lalu budak ini, dia katakan bahawa bukan aku yang mengubatkan kamu, tetapi Allah. Ini dia, tauhid. Ya, tetapi Tuhan yang mengubati orang yang buta ataupun mengubati penyakit-penyakit ini. Siapa Tuhan itu? Di situlah dia menyampaikan Tuhan kita adalah Allah. Bukan raja, bukan Allah, tetapi Allah. Ini adalah satu perkara bagi orang-orang yang faham dari sudut dakwah. Ya, dakwah kepada tauhid, dia tidak akan teragak-agak untuk menyampaikan. Oleh kerana itu, kita ni jangan teragak-agak nak menyampaikan bila orang kata Allah di mana? Adik kita pun jadi, aku nak kena uslub dakwah ke? Tak, kena terangkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Tegas. Jangan sampai kita jadi kabur, dia ada gini-gini. Kadang-kadang kita rasa takut nak menyampaikan, takut orang tak terima ataupun orang macam berbalik-balik. Tak, direct katakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah mengisyaratkan begitu, begitulah kita. Jadi budak ni mengatakan Allah adalah Tuhan yang akan menyembuhnya. Lalu berlakulah dakwah, dan inilah para pendakwah di jalan tauhid. Kita menyaksikan kalau Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara, bila datang dua orang, ya, dia bertanya tentang mimpi mereka. Apa yang dimulakan oleh Nabi Yusuf? Bermulakan dengan dakwah kepada tauhid. Kerana zaman itu mereka menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah berhala-berhala, lalu dia berdakwah di atas dasar tauhid. Lalu mereka berdua beriman. Dan yang seorang mati, maka tak apa, mati dalam keadaan beriman. Kerana beriman kepada Tuhan yang esa, yang memiliki rububiyah yang hebat. Maka di sini apabila menteri ini diminta untuk beriman kepada Allah, lalu dia beriman dengan izin Allah, ya, budak ini berdoa dan mengubati kepada menteri ini, akhirnya sihat, ya, akhirnya sihat, alhamdulillah. Yang menariknya, bila dia sihat, ialah dulu pergi ke meeting di raja, ya, orang teman kan. Kali ni pergi meeting di raja, jalan lenggok-lenggok dia seorang. Terkejutlah orang lain. Dulu ada orang pandu dia bawa sampai ke majlis, tiba-tiba hari ini dia jalan seorang. Maka tertanya-tanya, bagaimana boleh sihat, boleh sembuh? Maka raja panggil dia. Ini di antara ujian-ujiannya yang berlaku apabila pemerintah yang tidak memahami kebenaran, ya, dia akan datang ujian-ujian yang berat. Na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung kepada Allah. Bak kata Abdullah ibnu Mubarak, jika aku mempunyai doa mustajab, aku akan meminta dua perkara. Allah berikan petunjuk kepada raja dan islahkan ulama. Dua ni kalau bergabung hebat. Ya. Kalau ulama teruk, raja akan ditipu. Kalau raja teruk, ulama pun letih juga. Okey? Jadi dua-dua itu merupakan islah kepada ummah. Jadi perkara ini amat penting. Apabila menteri ini datang, lalu raja bertanya, wahai menteri, bagaimana kamu boleh sihat macam ni? Ya, lalu diceritakan bahawa yang menyembuhkan aku adalah Tuhanku. Terkejut dia. Kamu ada Tuhan lain?
Tuhanku dan Tuhanmu. Di situlah mulanya. Lalu dikata, siapa yang menyampaikan perkara ini? Kenapa? Raja ni cuba menyembunyikan tentang kalimah tauhid kepada manusia. Hanya raja ini harap bahawa dialah ilah dan dialah Rabb. Dialah Tuhan yang maha besar, maha hebat, dan dialah yang perlu disembah. Itu dia. Tiba-tiba orang yang buta ini, menteri yang buta boleh berkata ada Tuhan selain daripada raja. Maka ditangkap. Lalu ditanya, siapa yang ajar kamu? Lalu dia merahsiakan. Akhirnya dia ceritakan bahawa budak itu yang mengajar dia. Dah berkait dua. Lalu raja mengarahkan, kamu kembali kepada penyembahan kepadaku. Dia kata tidak. Ini yang satu perkara yang menarik. Saya bila mengkajikan sejarah-sejarah orang-orang yang terdahulu yang dikatakan sabat, ketegasan dalam beriman, kita akan merasa kagum. Dalam sekelip mata mereka beriman, iman mereka seperti jibal, seperti gunung. Oleh kerana itu kalau kita menyaksikan bagaimana Nabi Musa berdakwah kepada ahli sihir, sebelum start pertandingan antara Nabi Musa dengan ahli sihir tu, Nabi Musa dan lagi beri tazkirah, beri peringatan. Itu pasal dalam Al-Quran menceritakan ahli sihir dah berbolak-balik. Bila Nabi Musa bagi peringatan tu, mereka dah berbolak-balik. Nak masuk ke tidak? Nak masuk ke tidak? Dan akhirnya Fir'aun paksa mereka masuk. Dan bila mereka melihat mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa, terus mereka bersujud. Bila mereka bersujud dan beriman, mereka mengatakan kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun, ataupun Tuhan Bani Israel. Maka disitulah Fir'aun ingatkan mereka, jika kamu beriman kepada Musa dan Harun, maka kamu akan disalibkan dan dipotong tangan kanan, kaki kiri, dan tangan kiri, kaki kanan bersilang. Apa dia jawab? Apa mereka jawab? Buatlah apa kamu nak buat, wahai Fir'aun. Buat apa saja, tetapi kami tetap beriman dengan Allah, Tuhan semesta alam. Kami mohon keampunan, Allah terima keampunan. Begitu sabat, dahsyat, sekelip mata. Sekelip mata. Kita ni belajar dari dulu sampai sekarang, belum tentu sahabat kita kuat kan. Belum tentu. Allahu Akbar. Minta Allah sabarkan kita. Sabatkan kita, tetapkan kita dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka lelaki ini, menteri ini mengatakan, aku tetap beriman dengan Allah itu sebagai Tuhan. Apa berlaku? Tuan-tuan dan perempuan, dia ditanam separuh badan. Ditanam. Kamu nak keluar ke tidak? Tidak. Maka diambil gergaji dan dibelah dua. Itu yang Rasulullah SAW ceritakan kepada para sahabat seperti Khabbab dan beberapa orang yang datang kepada Rasulullah. Mereka mencerita, ya Rasulullah, kami diseksa waktu mereka berada di Mekah. Kami diseksa dengan begitu dahsyat sekali. Memang kita tak nafikan Khabbab tu diseksa. Dia pembuat besi, buat pedang. Pedang memerlukan pemanasan besi. Ambil besi panas mereka letak kat belakang ni. Hangus. Khabbab menunjukkan luka-luka dia sewaktu kemenangan Islam satu ketika dahulu. Selepas berlakunya peristiwa-peristiwa itu. Dia cerita, kami dahulu begini kedudukannya. Khabbab, mereka dan beberapa orang sahabat bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, mata nasrullah, bila pertolongan Allah? Lalu Rasulullah bangun dan mengatakan, sesungguhnya sabar, kamu adalah golongan yang musta'jilun, tergopoh gapah untuk mendapatkan kemenangan. Ada umat yang terdahulu sebelum kamu, mereka itu digergaji kepala mereka. Ini dia. Digergaji kepala mereka, terbelah dua. Kalau gaji itu gaji, senanglah. Ini gerek geruk umboi. Nak lepaskan ke otak ni, kepala yang keras ni dah terasa dah ngilu. Tak boleh nak dibayangkan. Tetapi mereka bersabar. Itu yang memang kita rasakan amat dahsyat keimanan mereka. Dan di kalangan mereka ada yang disikatkan dengan sikat-sikat besi. Sikat-sikat besi ni kita tak nampak, kita tahu jenis mat sikat tu adalah sikat lembut plastik itulah. Sikat kedai RM2 tu ke, itulah sikat kita.
Mana sikat besi? Tak pernah tengok rasanya. Kalau kita duduk di Afrika, rambut afro tu, dia tak boleh pakai sikat yang kita pakai tu. Dia kena pakai sikat macam garfu tu. Trap, kan. Macam tu. Rambut afro je. Ya, afro. Betul ke? Rambut orang dulu. Ya. Baik. Jadi, sikat tu, dia ambil sikat besi tu, dia letaknya, kata ke daging tu, dia tarik keluar daging. Ya, dan mereka tidak berundur walaupun sedikit. Ya, ini mengisyaratkan ya kekuatan iman mereka itu kemuncak kekuatan yang mereka sanggup. Ya, nanti kita akan saksikan dalam peristiwa Ashabul Ukhdud ini berlaku lagi kehebatan orang-orang yang tertentu. Maka dia dibunuh. Maka ditangkap budak ini. Lalu bila ditangkap budak ini dan ditanya, maka budak ini pun mengatakan dalam bentuk yang sama bahawa Allah itu adalah Tuhan. Lalu raja agak simpati disebabkan budak ni dia yang pilih, dia yang jaga, dia yang sponsor, maka dia bagi pilihan kepada budak ini. Namun budak ini bertegas. Lalu raja mengatakan, wahai tentera, tangkap budak ini dan bawa ke muncak atas bukit. Ya, bawa ke atas bukit. Dan kalau dia rasa takut, ya, kalau dia nak kembali kepada menyembah aku, maka bebaskan dia. Tetapi kalau dia masih ingkar, campakkan dari atas bukit ke bawah. Dan raja bila berbicara dalam bab itu untuk menakut-nakutkan rakyat, kaum, ya, rakyat menyaksikan. Jadi memang rakyat akan merasa takut. Maka dibawa budak ni ke muncak atas bukit, macam kita macam atas bukit Batu Cave itulah kan. Ya, bawa lalu dikatakan kepada budak itu nak beriman ke tidak. Lalu budak itu mengatakan aku tetap beriman kepada Allah. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah bantulah aku. Dalam kisah tu diceritakanlah dia berdoa, maka tiba-tiba bergegar bukit. Bergegar bukit dalam keadaan orang lain semua tercampak, budak ni terselamat. Ya, terselamat. Subhanallah. Budak ini ya mempunyai pendirian yang tegas dan keberanian yang hebat. Kalau saya sendiri dah aku selamat, aku cabut larilah. Ya, buat apa tunggu lagi? Tak, budak ni bila dia selamat, dia pergi ke istana balik. Subhanallah. Dahsyat. Kita menyaksikan betapa hebatnya budak ni nak menyatakan kebenaran bahawa ilah Tuhan yang berhak disembah itu satu. Ya, dahsyat peristiwa ni. Dia datang dalam keadaan raja terkejut. Mana tentera-tentera aku? Lalu budak ni kata, sudah dimatikan oleh Allah. Dia geram. Tangkap lagi. Bawa dia ke dalam laut. Ya, naik kapal. Ya, bawa tengah-tengah laut. Lepas tu tanya dia nak beriman ataupun bagaimana. Beriman aku sebagai Tuhan ataupun tidak. Kalau dia kata tidak, campakkan dia ke dalam laut. Campak macam mana? Diikatkan dengan benda yang berat, tenggelam. Ya. Dia bukan apa, nak menyeksa sebenarnya. Dan biar rakyat tengok, kalau dia pancung sekali je, okey dah. Tetapi dia nak bagi rakyat tu takut. Okey. Pergi ke laut. Bila pergi ke laut, lalu budak ini berdoa kepada Allah. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, doa tak boleh dipisahkan dengan kehidupan kita. Walau apa berlaku, baik ataupun buruk, maka berdoa tu jangan pisahkan. Terutamanya bila Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. As-salat itu hubungan yang kuat kita dengan Allah. Allah takkan biarkan kita. Maka bila dia bawa ke laut, budak tu begitu juga. Dia berdoa. Ya? Berdoa. Bukan laut yang cetek, tengah laut. Yalah, tengah laut ni pun kita tahu. Ya, bila dah tenggelam tu, cukup melemaskan. Lemas sikit ya. 1 meter, 2 meter macam tsunami tu pun dah habis dah. Maka dia berdoa kepada Allah. Maka Allah selamatkan dia. Tiba-tiba datang ombak besar yang menyebabkan semua tentera-tentera jatuh dan mati. Dan dia selamat. Cabut lari? Tak. Itu kita. Bukan dia. Maka dia pun pergi balik ke istana. Dahsyat budak ni. Ya, bila saya lihat dalam sejarah ni, budak ini bukan sebarangan. Dia budak muda. Oleh kerana itu anak-anak muda, walaupun usia kita macam ni, ketegasan iman tu perlu.
Kena ketegasan iman itu. Itu yang menggerunkan, ya, yang menggerunkan orang kufar yang sebelum dia menyerang Andalusia, ya, tentera-tentera salib sebelum menyerang Andalusia, dia pergi dulu cek. Dia tengok budak menangis. Apa hal kamu menangis? Dia kata, aku elastik burung tak kena. Macam mana aku nak bunuh orang kafir? Terkejut dia kan. Tak jadi. Dia kata, jangan serang. Kerana jiwa mereka begitu. Semangat untuk menentang orang kafir. Okay? Oh, itu zaman yang begitu. Oleh kerana itu zaman sekarang, sabat, kebenaran, keyakinan kita kena ada. Biar orang kata apa, lantak kamulah, kita tetap dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di sini, ya, dia datang bertemu dengan raja. Raja terkejut lagi. Lah, kamu hidup lagi? Mana tentera aku? Habis. Lalu budak ni mengatakan, wahai raja, wahai tuanku, tuanku tidak mampu membunuh aku. Melainkan, dia ajar, melainkan apa? Melainkan tuanku panggil rakyat jelata. Ya, rakyat jelata di satu tempat macam kita stadium. Maka tuanku ambil panah dan duduk di bahagian tertentu dan engkau salibkan aku dan ucapkan kalimah. Itu dia, ucapkan kalimah. Bismillah Rabbi hadzal ghulam. Okay? Dengan nama Allah, Tuhan, kalimah Rabb itu digunakan. Ya, Tuhan bagi budak ini. Penduduk dah tahu dah berlaku apa yang berlaku terhadap budak ini. Ya, percubaan bunuh dia sebanyak 2 kali tidak berjaya. Tetapi pada hari ini tuanku mengarahkan, ya, supaya dibawakan semua penduduk untuk menyaksikan. Jadi tuanku pun waktu itu, ya, raja ni bengap pula ikut juga kan. Pasal dia nak bunuh budak ni, ya, dia tak perasan bahawa dia tersilap. Maka dikumpulkan, ialah hikmah yang berlaku dalam bab itu. Apabila dia mengumpulkan rakyat jelata, maka rakyat jelata menyaksikan, oh, ini budak yang dicuba dibunuh, tak boleh dibunuh. 2 kali dengan keadaan kalau orang biasa habis dah, sekali dah cukup dah. Ya, tetapi dengan budak ini 2 kali percubaan yang begitu dahsyat, tak boleh. Maka di sini tuanku mengisytiharkan dia akan membunuh budak itu dengan tangan dia. Okey. Maka apabila dia ambil anak panah, lalu dia ucap dengan kalimah yang nyata, Bismillah, yang didengari oleh orang keliling, ya, Rabbi hadzal ghulam, dengan nama Allah, Tuhan budak ini. Kalimah itu mengejutkan orang keliling. Raja yang mengaku Tuhan pun mengatakan Tuhan budak ini. Di situ datang satu perkara yang menghairankan kepada rakyat jelata. Habis selama ini raja, apa title dia? Apa tahap dia? Sehingga dia mengaku ada Tuhan selain daripada dia. Maka di situlah dia ambil panah, Bismillah, ya, dengan nama Allah, Rabbi hadzal ghulam, dilepaskan. Bila lepas tu, panah itu betul-betul tepat kat kepala budak tu. Ya. Lalu budak tu pegang dan syahid. Mati syahid. Ini di antara pengorbanan yang begitu dahsyat budak ini. Ya, subhanallah. Kita kena faham, pengorbanan untuk agama begitu penting sekali. Ya, pengorbanan pada agama adalah satu nyawa kita sebenarnya. Oleh kerana tu agama bagi saya nyawa. Kita kena pertahankan agama. Walau apa jadi pun, agama tetap nyawa kita. Ya, tak boleh nak berganjak. Maka akhirnya bila budak tu mati, berlakulah laungan dengan ucapan Bismillah, dengan nama Allah, Tuhan budak ini. Jadi kecoh, ya, suasana di stadium pada ketika itu kecoh, ya, di mana orang semua beriman dengan Tuhan budak ini. Berlaku kekecohan yang mana raja itulah yang tak nak. Tetapi apa nak boleh buat? Kenapa? Kerana orang dah mula beriman. Maka apabila mereka beriman, menteri dia, mamanda menteri dia, yang penasihat dia, biasa penasihat ni yang jahat sekali. Yang macam Fir'aun. Yang penasihat dia siapa dia? Haman.
Ya, banyak dia nasihat benda yang tak baik. Maka di sini penasihat mengatakan, tuanku, inilah yang cuba kita larikan. Tetapi sekarang mereka telah mengucapkan kalimah bahawa Allah itu Tuhan yang sebenar. Tuanku, buat tindakan segera. Maka tindakan yang pertama diisytiharkan bahawa beriman kepada tuanku balik. Mereka tak mahu kerana tuanku sendiri mengiktirafkan ada Tuhan selain daripada dia. Dan akhirnya berlaku sedikit kekecohan yang mana mereka di antara menteri-menterinya mencadangkan, wahai tuanku, galikan parit, maka bunuh mereka. Yang mana tak nak beriman, bakar mereka hidup-hidup. Inilah peristiwa Ashabul Ukhdud. Yang mana mereka itu dibentangkan parit sebesar-besarnya, diletakkan api, ambil seorang. Kamu beriman ke tidak? Tak. Pum, campak ke dalam api. Siapa lagi? Sehingga kan dikatakan banyak riwayat ini, ya, puluhan ribu yang dikatakan beriman ke seperti mana budak itu. Maka dalam kisah itu Rasulullah menceritakan seorang wanita sedang mendukungi anak dia yang masih kecil, masih baby lagi. Ya, masih baby lagi. Maka disebabkan peristiwa itu dia teragak-agak. Kerana apa? Ialah disebabkan aku beriman kepada Allah, budak yang tak tahu apa-apa ni pun mati bersama. Ya, ini di antara ujian. Ya, tidak dinafikan. Ujian ini berlaku kepada kita juga. Ya, ujian anak-anak yang dikatakan. Ujian anak-anak. Maka sedang dia berfikir, ya, berfikir, adakah aku nak beriman ke tidak? Aku nak selamatkan anak aku ini. Ya, tiba-tiba baby itu bercakap, ya ummah, wahai ibu, kamu di atas hak, maka jangan berganjak. Subhanallah, baby yang tak reti, baby kan baby, ya, tak boleh nak bercakap. Dalam tempoh berapa bulan tu tak boleh nak bercakap, tiba-tiba dia bercakap dengan kalimah fasih. Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita kanak-kanak yang berbicara di waktu baby. Pertama, kisah Ashabul Ukhdud. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, anak siapa? Anak Ustaz Fadil tak? Ikut nama dia berbagai-bagai, nama pula Messi, anak aku Messi kan, sudahnya haru biru. Okey, kemudian bila ibunya berkata begitu, dia lepaskan daripada susuannya, dia mengatakan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti itu. Mak dia terkejut, lah apakah boleh bercakap pula kamu ni, ya. Tak apalah, disusukan lagi, tiba-tiba dilihat beberapa orang sedang memukul seorang lelaki, ya, dikatakan mencuri, ya, lelaki itu mencuri, dipukul kerana kemiskinan dia dianggap begitu. Lalu ibunya mengatakan, ya Allah, jangan jadikan anak aku seperti itu.
Lalu baby ni keluarkan mulut dia, dia puting mak dia, dia kata, ya Allah jadikan aku seperti itu. Lah, terkejut mak dia. Apa hal ni? Ya? Kenapa bila aku kata jadikan seperti ahli yang kaya raya hebat tu, kamu mengatakan jangan? Dan bila aku kata jangan jadi seperti orang yang mencuri itu, orang miskin tu, kamu kata jadikan seperti itu. Lalu dia jawab, ya, dia jawab, cakaplah bahasa dia, ya, kerana orang yang kaya itu, yang besar itu adalah orang yang sombong, orang yang ego, orang yang angkuh, ya, yang menyebabkan Allah murka kepada dia. Lalu aku meminta Allah jangan jadikan aku seperti itu. Lepas tu yang dipukul itu sebenarnya orang yang baik, orang yang soleh, tetapi disebabkan dia miskin, orang anggap dia pencuri. Ya, maka disebab tu aku minta Allah jadikan aku seperti dia itu. Habis. Lepas tu lagi nak bercakap dah tak boleh. Ya, tak mampu bercakap. Sebab apa? Had tu je yang Allah berikan dia berbicara. Okey, itu di antara 4 ya kanak-kanak yang berbicara di dalam buaian ataupun di atas dukungan. Okey. Jadi, dalam peristiwa ini akhirnya ibu itu bersedia untuk dibunuh ataupun ditolakkan di dalam parit yang berapi, maka mereka tolak dia ke dalam parit berapi dan matilah dia dan matilah anak tersebut. Namun ingat tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kematian mereka ini dianggap sebagai syahid. Apa yang Rasulullah SAW katakan terhadap orang yang syahid, dia tidak merasakan kesakitan pada kematian dia. Kita yang nampak subhanallah dipancung ataupun dibakar begitu hangus, tak. Dia hanya rasakan. Rasulullah mengatakan orang yang syahid ini, dia merasakan macam kita, ya, tengah potong-potong ikan, Allah tu potong tangan, misalnya begitu. Ya, Rasulullah kata hanya seperti kena gunting. Berarti pump sekali tu je kejutan, lepas tu dah lah tak rasa lain. Ya, tak rasa sakit dah. Buatlah apa saja yang mereka buat, cincanglah sebagaimana sekalipun terhadap mayat orang yang mati syahid tu, mereka dah tak rasa apa. Itu je rasanya. Cuma kita lah yang kita tak tahu, kita merasakan, mesti sakit, takutlah aku, ya, takut kena bunuh. Tak, bagi orang yang syahid, kedudukannya begitu. Dan yang paling penting, syahid ini hanya diiktiraf oleh Allah, ya, dan diakui oleh Rasulullah, maka mereka itulah syuhada. Selain daripada itu, diharapkan mereka itu menjadi syahid. Itu kaedah dia. Dia tak boleh datang macam setengah orang, as-syahid, orang tu mati, ya, mati kononnya dalam perang, kita boleh tak as-syahid. Yang seperti dikatakan Asy-Syahid Sayyid Qutb, Asy-Syahid Hasan Al-Banna, Asy-Syahid berbagai-bagai. Tak boleh sebenarnya kalimah itu digunakan. Ya, kenapa? Asy-Syahid hanya Allah yang mengetahui kedudukan dia. Ya, adakah dia itu syahid ataupun tidak. Yang boleh kita sebut mudah-mudahan syahid. Itu tak apa. Ya, kalimah itu dilapikkan dengan kalimah mudah-mudahan syahid. Maka orang yang syahid ini Allah ceritakan di dalam surah Al-Buruj ini, dipujinya kedudukan mereka kerana apa? Mereka mempertahankan akidah, mempertahankan kalimah tauhid, semata-mata mempertahankan beriman kepada Allah, mereka dibunuh. Oleh kerana itu kedudukan mereka tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan diuji. Maka pertahankan akidah ahli sunnah, insya-Allah, ya, kita akan mendapat kedudukan yang tinggi. Maka kita lihat kepada surah ini, surah Al-Buruj ini, sebagaimana Allah membicarakan dengan teliti balik, ya, ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idh hum 'alayha qu'ud
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang, dan demi hari yang dijanjikan, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, parit yang berapi yang mempunyai kayu-kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin, dan mereka menyeksa orang-orang mukmin itu hanya kerana orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Subhanallah. Ya, saya merasakan ya, bila kita baca kalimah itu, kita tahu sejarahnya, keagungan yang Allah berikan kepada ahli-ahli Ashabul Ukhdud ini yang mati dibakar. Mereka sanggup mati kerana mempertahankan akidah. Mereka sanggup mati kerana mempertahankan agama. Dan inilah manhaj para nabi, dan inilah manhaj orang-orang yang beriman mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, jangan mudah melatah dalam bab Al-Quran dan As-Sunnah. Kita dah ada pendirian, dah tahu kedudukan ke apa yang kita bawa ini betul, maka istiqamah. Jangan melatah. Istiqamah. Rujukan kita adalah a'immah, ulama-ulama sunnah. Kembali, dan paling penting, ya, rujukan-rujukan kita, terutamanya orang Malaysia ni, saya nasihatkan, rujuk kepada ustaz-ustaz sunnah, yang mana ustaz-ustaz ini merujuk di kalangan ulama-ulama di Saudi Arabia. Ya. Ini amat penting. Kerana ulama-ulama di tanah Saudi itu masih lagi dikatakan thiqah, yang mempunyai kepercayaan dan kemampuan untuk mempertahankan akidah atau penafsiran dengan cara yang betul. Ya, kalau sekadar ustaz-ustaz mengatakan dia nisbah kepada ustaz tu, ustaz ni tak, ataupun tok syekh tu, tok syekh ni tak, tetapi dia mesti merujukkan. Oleh kerana itu pentingnya ya, ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz sunnah ini bergabung untuk memberikan pandangan, memberikan nasihat, ya, dan kita ikut selagi ianya berada di atas jalan yang betul. Okey? Jadi oleh kerana itu perbezaan kita dalam bab ini adalah mempertahankan sunnah walau apa pun berlaku. Ya, para pendakwah, kita ni sebenarnya pendakwah, maka jaga manhaj kita, akhlak kita, kerana sunnah akan tersebar bila akhlak, bila kebenaran itu datang dan diikuti dengan akhlak yang betul. Ini kadang-kadang kita ni jenis keras juga, ya. Orang maki, kita maki lagi teruk, ya. Orang marah, kita marah lagi teruk. Sabar, yuk, sabar. Okey, kena sabar. Ya. Jangan tergopoh gapah dalam hukum manusia, jangan tergopoh gapah dalam dakwah. Kena bersabar. Mehnah memang banyak sangat ujian-ujian. Ya, namun begitu insya-Allah mudah-mudahan kesabaran itu yang menyebabkan dakwah kita diterima oleh manusia. Ya, kerana kebenaran. Agak tertarik saya bila orang yang buat ulasan di Facebook. Kenapa kami menghormati macam Dr. Rozaimi apa semua? Ya, disebabkan mereka ni bila berbicara ada hujah, ada fakta. Walaupun kita tak setuju, kita minta dia fakta, dia bagi fakta. Berbandingkan dengan tok guru yang mana bukan sunnah ni, bila kita tanya lebih, kamu ni banyak pula tanya. Ya, cukup apa yang tok guru bagi, dia tak bagi fakta. Malah dimaki hamunnya anak murid yang bertanya bila minta dalil. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan perempuan, adakah ini manhaj ilmu? Bila diminta dalil, dia mengamuk, marah. Kata, aku tak tahu, saya tak jumpa dalil. Ya, lebih baik daripada dia maki hamun anak murid. Ya, ikut sahaja. Salah. Manhaj kita adalah manhaj fatwa, fakta.
yang mana mesti ada dalil, mesti ada bukti, baru kita boleh bergerak. Inilah Islam, inilah sunnah. Yang mana kita hidup di atas dasar fakta, bukan di atas dasar Tok Guru syok sendiri. Penting. Hatta tidak boleh dinafikan, kita ustaz-ustaz sunnah pun banyak melakukan kesilapan. Maka kalau ditegur, apa salahnya? Saya banyak kena tegur kadang-kadang, ustaz, hadis tu dhaif. Kita tengah mengajar, saya teringat lagi waktu saya mengajar di Masjid Mustaqim, seorang hamba Allah, ustaz, hadis tu dhaif. Kenapa nak malu? Orang tegur walaupun di khalayak ramai. Alhamdulillah, bagi saya alhamdulillah ada orang yang tegur. Kerana kalau tidak kita berada di atas jalan yang salah. Tegur. Cuma cara tegur tu perlu beradab, itu je. Bila kita menegur seorang guru, perlu beradab seperti mana kita menuntut ilmu, perlu ada adabnya. Begitu kedudukannya. Para guru jangan mengatakan, terutamanya ustaz-ustaz sunnah, jangan mengatakan dirinya maksum. Jangan. Dan alhamdulillah yang saya tahu mereka akan mengatakan mereka tidak maksum. Okey? Cuma kita bagi pengikut, pelajar-pelajar, jangan ikut di atas dasar taksub, tetapi ikut di atas dasar kebenaran. Walaupun ustaz tu lah macam mana hebatnya, keluaran mana hebatnya, tetapi kalau salah, kita kena bagi tahulah salah dengan beradab dan berakhlak. Dan kita bagi tahu cara yang betul. Kalau dia tak terima, tak apalah. Ala kulli hal, minta ustaz-ustaz lain yang menegurnya. Ini di antara kaedah-kaedah amat penting, dan para ustaz kena bersedia untuk menegur, kena tegur. Ini pasal berlaku. Saya teringat seorang ustaz tu dia bagi kuliah, dia bagi satu fatwa yang agak anak murid terkejut. Anak murid terkejut lalu tanya ke kita kata salah tu. Salah tu. Lepas tu dia kata, dia rujuk dalam kitab tu, kitab ni dia sebut kitab Fathul Bari. Saya pun rujuk kan. Saya rujuk, kata memang salah dia punya fatwa. Lepas tu saya tegur. Mula dia kata kamu cek lah dalam kitab ni kan. Saya pun dengar, okey saya cek. Nak tegur ustaz ni bukan senang. Okey saya akan cek. Entah pun cek juga. Saya kata kita dah cek dah, tapi nak bagi penerangan supaya dia tengok balik. Lepas seminggu tu saya call balik, Syekh begini kan, apa yang entah cakap tu silap tu. Dia kata bukan anak cakap begitu, anak murid yang salah faham. Tak apalah, kalau dah tok guru cakap begitu, okeylah, paling kurang kita dah sampaikan mesej bahawa entah silap, jadi betulkan. Okay? Jadi oleh kerana tu kena beradab juga dalam menegur ustaz-ustaz ni, kena berhati-hati. Kadang-kadang ustaz ni gereber juga, panah barang juga kan, tak boleh ditegur. Ala kulli hal kita tegurlah. Cuma saya bersedia untuk ditegur. Cuma berdepan ataupun cara apa pun tegurlah, tak apa kalau benda tu salah. Tetapi kalau tegur cara kasar, agak sakit jugalah terima. Tapi saya akan terima kalau benda tu betul. Mungkin saya akan berdebat, tapi bila dengar tu saya akan nilaikan balik. Kalau betul saya terima. Cuma sakitlah, terasalah lain macam. Tapi kalau tegur cara baik, alhamdulillah kita suka. Dan itulah adab kita dalam siri menuntut ilmu. Dan insya-Allah dalam peristiwa Ashabul Ukhdud ini mengajarkan kita berarti sabat, ketegasan dalam memegang agama di akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam orang yang tegas berpendirian, beragama Al-Quran dan As-Sunnah di atas manhaj salafus salih ataupun 3 kurun yang terbaik. Jadi wallahu a'lam bisawab, yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Itu pun dah panas, kalah Panadol.